Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu lagi pendedahan terbaru daripada Mahkamah berkaitan dengan kes penyelewengan dana berbilion ringgit, duit dana negara Malaysia, kekayaan negara Malaysia di dalam 1MDB. Kali ini, saksi memberikan keterangan di mahkamah, iaitu bekas pengerusi 1MDB sendiri, iaitu Tan Sri Mohammad Bakir Saleh. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah sebab-sebab mengapa Tan Sri Mohammad Bakir Saleh meletak jawatan sebagai pengerusi 1MDB kerana berkaitan dengan perbuatan, dengan kegiatan, tak tahulah apa sajalah yang kamu cakap, kamu komenlah, yang telah dilakukan oleh, yang dia syaki dilakukan oleh Najib dan juga Jolo. Disyaki sahaja, tuan-tuan dan perempuan. Perkara-perkara yang Bakir senaraikan adalah seperti berikut. Nombor 1, pemindahan 1 bilion US dollar dalam 2 peringkat, di mana sebanyak 700 juta US dollar telah dipindahkan kepada PSI dan sebanyak 300 juta US dollar kepada JV Co yang dikenali sebagai akaun 1MDB Petro Saudi dengan JP Morgan, Switzerland, yang melanggar arahan lembaga itu pada mesyuarat yang bertarikh 26 September 2009 untuk memindahkan keseluruhan 1 bilion US dollar ke dalam akaun JVCO di BSI Bank SA Switzerland. Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan, rancangan untuk memindahkan dana itu tidak pernah dibincangkan dengan beliau atau mana-mana ahli lembaga pengarah oleh pengurusan 1MDB pada mana-mana mesyuarat lembaga pengarah. Selain mesyuarat bertarikh 3 Oktober 2009 yang mana pemindahan itu telah pun berlaku baru dimesyuarat. Okey, tuan-tuan dan puan. Nombor 3, usaha wajar terhadap PSI dan Petro Saudi Holdings Kemen Ltd yang merupakan pemegang saham JVCO tidak dilakukan oleh pengurusan 1MDB. Seterusnya, pernilaian bebas kedua bagi aset JVCO tidak dilakukan oleh pengurusan 1MDB. Sebaliknya, pengurusan tersebut telah dibuat berdasarkan pernilaian oleh Edward Elmos yang dilantik oleh PSI sebagai pihak yang berminat dalam pelaburan JVCO. 1MDB sepatutnya melantik seorang penilai secara bebas yang boleh memberikan maklumat yang tepat dan boleh dipercayai tentang nilai aset JVCO. Seterusnya, pelantikan 3 individu di dalam 1MDB ke lembaga perkara JVCO, di mana salah seorang daripada mereka perlu pakar dalam industri minyak untuk memastikan kawalan tambahan terhadap pengurusan JVCO juga tidak dilakukan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, semua yang saya bacakan sebentar tadi adalah apa yang telah dikeluarkan, diterbitkan di theedgemarkets.com, di mana Tan Sri Mohammad Bakir Saleh, iaitu antara saksi utama di dalam perbicaraan 1MDB Tenor ini, memberi keterangan di mahkamah. Tuan-tuan dan perempuan, ini bukan dikeluarkan di kedai kopi, bukan di kafe, bukan di Facebook, bukan di Instagram, bukan di WhatsApp, bukan. Tetapi di mahkamah, tuan-tuan dan perempuan. Tajuk yang seterusnya, Najib meminta Bakir mempercepatkan JV dengan PSI. Bakir berkata, beliau mempunyai perasaan tidak selesa untuk memulakan JV dan lembaga pengarah 1MDB juga tidak senang mengenainya. Bagaimanapun, pada mesyuarat lembaga pengarah bertarikh 26 September 2009 yang diadakan untuk mendapatkan kelulusan lembaga pengarah 1MDB untuk JV, Bakir berkata Najib telah bercakap dengannya dan memintanya untuk mempertimbangkan dengan cepat cadangan itu dan menetapkan keputusan mengenainya. Sebelum pertemuan itu, Bakir berkata Jolo telah menyerahkan telefon kepadanya, iaitu kepunyaan Jolo, untuk bercakap dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kata Bakir dalam keterangan itu, Jolo menyerahkan telefon bimbitnya kepada saya dan berkata PM di talian, mahu bercakap dengan awak.
Saya menjawab panggilan di bilik mesyuarat dan saya pasti Najib sendiri berada di talian. Najib berkata kepada saya lebih kurang, Bake, lembaga pengarah tidak sepatutnya melihat ke belakang dan mempersoalkan bagaimana wang itu diperoleh. Apa yang penting adalah untuk lembaga itu memberi tumpuan kepada cadangan Petro Saudi, di mana perbincangan telah dibuat. Berlangsung untuk beberapa lama. Saya ingin lembaga mempercepatkan cadangan ini dengan cepat dan menetapkan keputusan mengenainya. Ini adalah projek penting yang bersifat G2G. Saya sedang mencari maju ke majlis menandatangani projek. Saya memberitahunya saya akan memaklumkan ahli lembaga pengarah yang lain dan kami akan menelitinya bagi memberikan keterangan di mahkamah. Bake berkata bahawa beliau telah mengarahkan lembaga pengarah dengan hasrat daripada Datuk Seri Najib Tun Razak pada mesyuarat itu. Selepas berbincang dengan Najib, saya memaklumkan kepada semua BOD iaitu ahli lembaga pengarah 1MDB yang hadir pada masa itu bahawa JV dengan PSI berada pada tahap tertinggi antara kedua-dua negara iaitu perjanjian kerajaan ke kerajaan. Dan ini telah mengheret untuk beberapa waktu. Najib mengarahkan agar keputusan cadangan JV dengan PSI disegerakan dan dikukuhkan kerana terdapat lawatan kerja kerabat di Raja Saudi di mana perjanjian itu akan dilaksanakan oleh kedua-dua negara. Katanya ketika memberi keterangan di hadapan hakim iaitu Datuk Collins Lawrence Sikora. Tuan-tuan dan puan-puan, Bake akan disoal balas oleh Peguam Najib di kemudian hari. The Edge membuat liputan perbicaraan secara langsung di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila berikan komen kamu. Apakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan dapat melepaskan diri? Bukan melepaskan diri. Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan berjaya di dalam proses mahkamah ini ataupun beliau sekali lagi akan dijatuhi hukuman penjara seperti yang terjadi kepada kes SRC International Sdn Bhd dan adakah beliau akan dipenjara 12 tahun 210 juta ringgit lagi ataupun lebih banyak, lebih lama daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, anda boleh layari The Edge Market, theedgemarkets.com, satu laman berita antarabangsa. Laman berita antarabangsa, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya di Malaysia, seluruh dunia boleh membaca berita ini yang bertarikh 9 Mei 2022, diterbitkan pada lebih kurang pukul 2 petang tadi dengan tajuk Bake arahan mengenai usaha palsu 1MDB PSI AS 1 billion datang daripada Najib dan Jolo. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat Hari Raya daripada admin The Twin TV. Kita jumpa lagi. Bye-bye.